Dan anak mereka setiap kali berniaga, dia ada seorang anak, dia berniaga. Bila dia berniaga, dia akan membaca doa untuk ayahnya. Untuk ayahnya. Berniaga je, dia pun doa, baca Fatihah, kan? Bacakan surah-surah Ikhlas, niat untuk mak, niat untuk ayah. Maka kiriman anak tu sampai. Sebab itulah ayah dalam keadaan gembira. Manakala kami ni, ini disebut ya, kami ni dalam keadaan azab sebab anak-anak kami yang sekarang hidup di dunia tak pernah pun nak kirimkan doa untuk kami. Bukan saja tak pernah kirimkan doa, anak-anak kami berebut tentang harta yang saya tinggalkan. Bergaduh. Berlaku tak di zaman kita sekarang sidang jemaah? Berlaku ke tidak? Mak ayah duduk dalam kubur, anak kat dunia bergaduh kerana harta. Keluar dalam TV. Kan? Mahkamah syariah bab harta pusaka. Abang saman adik, adik saman abang. Kita tak sedar yang mak ayah kita yang berada di alam barzah dalam keadaan azab. Ini berlaku. Saya mengajar di Meru, duduk di Meru kan. Saya mengajar satu tempat. Seorang datang tanya saya, Ustaz, menangis-nangis. Saya kata, kenapa ni bang? Dia kata, Ustaz, macam mana ni? Mak ayah saya dah meninggal. Ya. Tapi masa sebelum mak ayah saya mati ni, dia bagikan harta tu nama abang sulung saya. Tapi dia bagi nama tu hanya sekadar penama je, penama abang dia yang sulung. Ya, bukan makna bagi dia, cuma masa tu saya kecil-kecil lagi. Jadi untuk memudahkan bila berlaku kematian, mungkin mudahlah harta tu nak diuruskan. Jadi abang tu hanya sebagai pemegang amanah lah. Tapi apa yang berlaku, Ustaz, tidak begitu sebaliknya. Bila ayah saya dah meninggal, abang tu habis semua harta ayah saya, dipulun ni semua. Mana disapu habis. Bila saya menuntut hak saya kata, bang, ini tanah ni tanah ayah, tanah pusaka. Kita kena faraidkan ikut hukum yang Allah tetapkan. Abang tak boleh sapu semua. Abang dia kata apa? Taklah. Tengok geran tanah nama saya kan. Ayah saya yang bagi dulu. Akhirnya adik menangis macam tu lah. Tak. Yalah. Tapi sebab dah nama tu, nama ni lah kadang-kadang kesilapan yang berlaku. Sebab tu kita sebagai ayah ni kena, yalah, benda-benda macam ni kalau boleh kita nak selesaikan, biar ikut, kita ada salurannya, ada agama, ada jalannya. Kan? Akibat pada ni akhirnya berebut. Jadi yang kena azab siapa? Ibu dan ayah. Lalu Abdullah tadi pun bertanya, kenapa anak-anak kamu tidak mendoakan kamu? Lalu dia cerita, wahai Tuhan, dulu waktu saya hidup di dunia, saya ni seorang saudagar. Ya, saya mempunyai gedung kain yang besar. Suatu hari waktu saya sakit, tengah-tengah sakit, anak saya datang. Tapi datang bukan nak bacakan Yasin ke, nak doakan ke, apatah lagi nak talkinkan. Tak ada langsung. Yang seorang doktor, yang seorang peguam, yang seorang duduk kat buntu tiang sana, yang seorang buntu ujung sana. Tak ada langsung yang datang untuk mengajar saya, untuk mengucap kalimah La ilaha illallah. Nampak? Sebab itu cuma yang rahmati Allah. Cuba kita renung muka anak kita. Saya pun ada anak, ibu-ibu ada anak. Ya, mungkin kita bangga anak kita berjaya di sudut dunianya. Dunia anak kita kena berjaya semua. Bukan maknanya kita maknanya tak boleh anak dunia ni berjaya. Kita merasa bangga. Kita berjaya, bangga anak dapat 20A, cemerlang. Tetapi apa maknanya kalau anak yang 20A cemerlang, doa tak boleh nak kirimkan pada kita. Sembahyang pun tidak, aurat pun terdedah. Apa maknanya kan? Bila kita nazar, anak seorang pun tak ada nak talkinkan katanya. Yang seorang duduk ujung sana, ujung sini, bersembang aja.
Yang sembang, ini ayah dah nak mati dah. Macam mana ni? Ini harta ayah banyak ni. Dah berbuat tentang sembang harta. Inilah keadaan yang berlaku. Sebab tu Nabi ajar kita. Kalau seorang tu nazak, Nabi kata talkinkan. Ajar anak tu lebih afdal. Talkinkan la ilaha illallah kat telinga dia. Tapi orang kita Melayu ni, saya ingat kat kampung. Ya, dia tak ajar kalimah la ilaha illallah. Yang dia ajar apa dia? Bawa mengucap. Kan? Bawa mengucap. Ya, ni dah dekat dah ni, bawa mengucap. Yang kawan dah ingatkan kicap kan. Dia bunyi cap-cap-cap kan. Saya bukan nak kicap dia dah kan. Kita ajar. Bukan suruh bawa mengucap, mana ajarkan kalimah la ilaha illallah. Dan akhirnya waktu saya diambil oleh malaikatul maut, nyawa dah diambil, kemudian waktu nak dibawa ke kubur, begitulah. Ya, tidak ada seorang pun anak saya yang mengangkat jenazah saya, malah mendoakan saya sampailah keadaan sekarang. Tolong wahai Tuhan, pergi cari anak saya, minta dia bagi tahu keadaan saya sekarang di alam barzah. Ibu bapa kita mungkin ada yang dah meninggal sekarang. Tahukah keadaan mereka sekarang bagaimana? Wallahu a'lam. Saya ayah dah meninggal lah, kan? Saya pun tak tahu. Cuma kita sebagai anak, apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi ajar, doa. Inilah di antara jalan sekurang-kurang dapat membantu mereka. Akhirnya Abdullah Mubarak pun bertanya, yang memungut-mungut tu siapa pula? Lalu dia bagi tahu, yang sedang memungut-mungut tu ialah golongan-golongan orang-orang yang mana Muslim yang mereka ni tak ada anak kat dunia ni, tetapi mereka mendapat sedikit habuan daripada kiriman orang-orang Islam yang mendoakan mereka setiap kali lepas solat. Sebab tu bila kita lepas sembahyang kita doa apa? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Itu kita doa kan? Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, kedua ibu bapa kami dan seluruh umat Islam sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Jadi doa kita ni, ada ulama kata sampai juga, tetapi sampainya tu tak banyak, sikit je. Tak sama macam doa anak. Kalau anak ni kalau doa, ada satu kitab kata malaikat dia siap pakai dulang. Ustaz, macam mana bentuk dulangnya? Jangan tanya saya lah macam mana, nak tahu tunggu mati dah. Ini ulama-ulama lah. Bagaimana rupa, ini benda gaib, cuma kita percaya. Ada pendapat kata ulama malaikat pakai dulang, bila anak tu kirim pos laju sampai terus. Tahu pos laju? Hak yang kita baca ni tak pos laju, pos yang seminggu, 2 minggu baru sampai. Kadang-kadang berbulan baru sampai. Tapi kalau anak yang soleh ni, insya-Allah. Itu di antara mimpinya ya Abdullah Al-Mubarak. Dan kemudian Abdullah Al-Mubarak tadi pun bila diberitahu tersedar daripada mimpinya. Kemudian dia pergi cari. Sampai dia jumpa tempat yang diberitahu oleh ahli barzah yang mendapat azab. Kemudian dia pun tanya anaknya, kamu ada ayah kamu dah meninggal? Ya, nama ayah kamu Sepulan bin Sepulan, betul? Betul. Terkejut anak dia, macam mana dia boleh tahu? Ni ulama hebat ni kan. Lalu diberitahulah yang dia bermimpi macam ni. Akhirnya menangis anak. Menangis. Kumpul adik-beradik semua, pakat-pakat kita minta ampun pada Allah. Kita dah lalai, kita dah leka. Sekarang pakat-pakat kita kirimkan doa untuk ayah. Bila anak tu doa, kemudian Abdullah ni bermimpi waktu tidurnya. Ya, apa dia mimpi? Dia lihat ahli barzah tadi yang peringkat awal dia jumpa dalam keadaan penuh azab, dalam keadaan gembira yang amat sangat. Lalu berkata kepada Abdullah Al-Mubarak, wahai Tuan, terima kasih banyak Tuan. Ya, anak saya sekarang dah kirimkan doa untuk saya.